Yo, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kalian sudah mau klik video ini. Oke guys, hari ini tuh hari yang sangat spesial banget untuk Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia saya rasa. Kenapa? Karena tepatnya tanggal 31 Agustus 2021 ini adalah hari di mana Malaysia menyatakan kemerdekaannya gitu. Dan tepatnya pada tahun ini Malaysia sudah berumur 64 tahun. So, sebelum ke videonya, dengan sangat bersemangat sekali aku mengucapkan selamat ulang tahun untuk Malaysia yang ke-64. Semoga di umur negara Malaysia saat ini Malaysia bisa semakin sukses, semakin berjaya dan tetap menjadi negara yang banyak dicontoh oleh negara-negara lain. Pokoknya maju terus untuk Malaysia dan juga semoga masalah-masalah yang ada yang sedang dihadapi bersama segera selesai guys. Nah, jadi di video kali ini guys, untuk memenuhi requestan dari subscriber di Malaysia, aku mau nge-research 10 fakta terunik tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu gitu. Jujur video ini banyak banget di request kayak sebanyak itu oleh subscriber di Malaysia. Dan video ini aku peroleh dari Fakta Channel. So buat teman-teman yang mau nonton video aslinya, langsung kunjungi Fakta Channel, linknya di deskripsi video aku guys. Dan mungkin daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat videonya sekarang. Tapi sebelum lanjut, klik dulu subscribe di bawah, nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video YouTube. Jangan lupa follow juga Instagram aku, ada PRP, linknya ada di deskripsi video aku. Dan subscribe juga channelnya Fakta Channel, linknya juga ada di deskripsi. Oke, sekarang kita play videonya. 3, 2, 1 play. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Teman-teman yang request di Malaysia lumayan banyak. Tolong jangan kecam suara Fakta ya. Dah coba sehabis mungkin ini. Fakta nyanyi kayaknya. Oke, not bad. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Maaf, tak perasan dah mula. Hai semua. Okay. Seperti korang sedia maklum, pada 31 Ogos ini kita akan menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Korang tahu tak kenapa kita sambut Hari Merdeka? Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, merdeka bermaksud bebas daripada penjajahan, kurungan maupun naungan. Jadi Hari Kemerdekaan disambut sebenarnya untuk mengenang dan menghargai pengorbanan tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam mempertahankan negara kita dari penjajah. Merdeka! Oleh itu dalam video kali ini, sebenarnya untuk menghayati Hari Kemerdekaan ini, Fakta dengan bangga ingin menyenaraikan fakta tentang keunikan Malaysia yang mungkin ramai tak tahu. Dah sedia? Oke, sedia. Jom bersama Fakta kita angkat tangan dan kibarkan jalur gemilang. Kayak semangat banget ya videonya. Ada semangatnya. 10 fakta terunik tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Dan kalau gitu subscribe Fakta, linknya ada di deskripsi. Seperti 10. Nama asal negara sebelum Malaysia. Sebelum Malaysia mendapat namanya, negara ini dikenali sebagai Golden Chersonesus atau Aureum Chersonesus yang dalam bahasa Latin membawa maksud semenanjung emas. Golden Chersonesus merupakan nama purba yang merujuk kepada tanah Melayu. Nama ini diberikan oleh Ptolemy, iaitu seorang ahli falsafah Greek yang juga seorang ahli astronomi dan ahli geografi. Di dalam bukunya Geographia, di mana beliau menulis tentang AD 150, iaitu pengetahuan tentang geografi ketika zaman kegemilangan Rom. Menariknya, nama Golden Chersonesus ini diberikan kerana Malaysia ketika itu merupakan kawasan yang terkenal sebagai kawasan yang kaya dengan emas. Terdapat banyak tulisan sejarah yang menceritakan tentang Malaysia kerana kedudukannya yang strategik dan hasil bumi yang mewah seperti hasil hutan, biji timah dan emas. Jauh banget dari nama Malaysia yang sekarang ya. Roundabout terbesar di dunia. Wow. Yang ni Fakta rasa korang dah boleh agak kot. Terbesar di dunia. Selain terkenal dengan roundabout yang banyak, lagi-lagi dekat Shah Alam, di Putrajaya terdapat satu bulatan roundabout terbesar di dunia yang terletak di persiaran Jalan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.
roundabout ini mempunyai bulatan sejauh 3.4 km panjangnya. Wow, roundabout yang mempunyai lebih kurang 15 sistem jalan keluar dan masuk ini merupakan idea yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad setelah beliau mendapat ilham daripada bulatan Avenue des Champs-Élysées ketika lawatan rasmi beliau ke Paris sempena perarakan peringatan Hari Bastille. Tempat ini dari sini ya. Oke, terbesar di dunia dong, bukan di Itulah Asia. beliau mencadangkan satu sistem jalan roundabout yang cukup besar mengelilingi Putrajaya yang mampu menampung perarakan yang besar seperti perarakan Hari Kemerdekaan. 8. Nomor 8. Lipas terbanyak di dalam dunia. Apa tuh lipas? Mesti tiba-tiba korang rasa seram sejukan. Fakta pun sama. Lipas apa sih? Lebih-lebih lagi Ih, jika kecoa. lipas terbang. Ih, anjir. Ih, Fakta menarik, kecoa. lipas merupakan sejenis serangga yang mampu hidup lama dan bertahan akibat serangan nuklear. Korang tahu tak, di Malaysia terdapat satu kawasan yang terdapat berpuluh juta lipas Ya Allah, dari merinding. pelbagai spesies. Gua Gomantong atau lebih dikenali sebagai Gua Lipas merupakan sebuah kawasan yang terletak di Sandakan Sabah, di mana gua ini telah diiktiraf sebagai pengurusan sarang burung terbaik di dunia oleh Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF. Gua yang terkenal dengan populasi burung layang-layang, kelawar, pepijat dan ular ini serem secara banget. tidak langsung telah memberikan ekosistem yang paling sesuai dengan lipas disebabkan persekitarannya yang lembap serta dipenuhi longgokan najis kelawar. Anjir, merinding Ada sumpah. sesiapa antara kurang berani nak masuk tak? Fak tahu awal-awal dah surrender. Sama Bang tahu. Ngeri banget tau. Asal usul nama Proton Saga. Mesti ramai yang sangka Proton tu mobil nama kan? Proton Saga ini Mobil gak sih? diambil sebenarnya nama biji saga kan? Korang tahu tak? Sebenarnya itu bukanlah asal usul nama Proton Saga. Nama ini sebenarnya terhasil ketika seorang tentera bersara, Ismail Jaafar, sedang bermain Scrabble atau Sahiba bersama rakan-rakannya. So? Ketika sedang bermain, beliau ternampak perkataan dalam bahasa Inggeris iaitu safety, achievement, greatness dan ability pada papan permainan itu. Jadi dengan menyusun abjad pertama bagi setiap perkataan tersebut, maka jadilah Saga. Dari situlah beliau menghantar ideanya dalam pertandingan menamakan kereta nasional pertama, di mana para juri memilih nama Saga kerana ia mudah disebut oleh pelbagai bangsa serta merupakan nama sejenis pokok saga iaitu Adenanthera pavonina yang terkenal di Malaysia. Fakta tambahan, kereta Proton Saga merupakan kereta import terlaris di United Kingdom pada tahun 1989. Di mana UK kereta dong. ini telah mendapat gelaran fastest selling make of new car ever to enter the United Kingdom. Memang Malaysia sama Inggris tuh bagus banget hubungannya kan. 6. Nomor 6. Serangga terpanjang di dunia. Ih, Siapa pernah tengok cerita Kasihan. lava? Mesti korang kenal The Stick kan? oh adakah di Malaysia itu? Serangga ini banyak dijumpai di Ih. Malaysia tau. Kalau korang nak tahu, pada tahun 2008, seorang pakar pengkaji serangga telah menemui sejenis serangga yang berbentuk seperti ranting di Sabah. itu. Apa yang menariknya, Ada di Chan Indonesia juga. Megastick atau nama saintifiknya Pobethicus chani, iaitu serangga terpanjang di dunia ini. Wow. Dinamakan sepada nama Datuk Chan Chiu Lun, iaitu seorang pengkaji alam semula jadi di Malaysia. Serangga yang hanya hidup di kanopi rimba ini hanya mempunyai 6 spesimen yang ditemui setakat ini. Malah maklumat biologi spesies ini juga masih lagi kabur. Pada tahun Kayak ranting ya 2010, bentuknya. BBC telah meletakkan penemuan serangga ini sebagai salah satu daripada 10 penemuan terkini dalam dokumentari Decade Mam, of panjang Discovery. banget tau. Salah satu daripada spesies ini telah dipamerkan di Natural History Museum di London yang berukuran 567 mm. Wow. 5. Nomor 5. Lebih 140 dialek digunakan. Seperti korang sedia maklum, Malaysia merupakan tahu. negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum, adat, budaya
dan agama. Ya. So, mestilah macam-macam logat ada kan? Apa fashion yang korang semua pakai ni ha? Kau tak nampak kau? Kalau kat sana ada K-pop, kat sini ada African pop. Kan cantik ni lah ada fashion terkini. Kau tahu tak? Fashion terkini apa? Yang macam cupodak kau nak balut, kau tahu tak? Terdapat satu kajian yang dilakukan di kawasan bandar-bandar di Malaysia di mana pakar pengkaji linguistik telah mendapati terdapat 10 cara untuk menyebut frasa "kamu sudah makankah?" Kamu sudah yang berbeza makankah? termasuk dengan bahasa Inggeris. Ini tidak termasuk bahasa pertuturan di kawasan Malaysia Timur yang mempunyai sekurang-kurangnya 90 jenis bahasa pertuturan dan 60 bahasa pertuturan etnik pribumi asal Borneo. Bagi pakar linguistik dan bahasa, mengkaji perbezaan bahasa bukan hanya terhad kepada bahasa-bahasa utama saja, malah bahasa pertuturan yang melibatkan dialek tempatan, kriol atau slang dan bahasa campuran atau bahasa rojak seperti Manglish dan lain-lain. You wanna go for a drink? Minum. Banyak Empat. juga ya, 140. Jambatan gantung tertinggi di dunia. Wow. Siapa takut gayat? Di mana tuh? Baru tahu. Korang boleh pergi tempat ni. Confirm hilang gayat korang. Mesti korang semua tahu bahawa Gunung Kinabalu merupakan gunung ke-20 tertinggi di dunia dengan ketinggian 4,095 meter di atas permukaan air laut. Memang tinggi banget. Iaitu 10 kali ganda lebih tinggi daripada menara berkembar Petronas dan hampir separuh ketinggian Gunung Everest di Himalaya. Tapi korang tahu tak, di gunung ini terdapat jambatan di sini gantung. ternyata. Jambatan gantung yang dikenali sebagai Via Ferrata ini merupakan jambatan gantung tertinggi di dunia, Serem di mana banget, ia ya Allah. dipasang pada ketinggian lebih 3,600 meter dari aras laut. Aduh, digoyang-goyang Nak pergi ke dong. sini senang je. Korang hanya perlu mendaki hingga ke Kem Laban Rata dengan ketinggian 3,200 meter dari aras laut. Dari sana, korang perlu melalui jalan Via Ferrata, iaitu sistem jalan besi terlindung teknologi Itali yang dipasang pada lereng Gunung Kinabalu serem. sebelum sampai ke jambatan gantung berkenaan. Kalau sesiapa dah sampai nanti, jangan lupa selfie bagi Kak Fak tahu-tahu. Let me take a selfie. Selfie bagi ke fakta katanya. 3. Nomor 3. Stesen kereta api Kuala Lumpur. Terus? Bagi fakta, ini merupakan antara fakta yang paling menarik Maksudnya dalam gimana video sih? kali ini. Ini kerana negara kita terletak di garisan khatulistiwa dan merupakan negara yang mempunyai iklim tropika. Maksudnya, negara kita takkan ada musim salji. Tapi korang tahu tak, stesen kereta api Kuala Lumpur dibina untuk menahan kesejukan musim salji sehingga ke tahap kedalaman salji setebal 2 kaki. Pelik kan? Kan enggak bakal ada salju kan? arkitek bangunan berkenaan yang bernama Arthur Benison Habak yang juga merupakan bekas Brigadier General British di zaman Perang Dunia Pertama terpaksa mengikut peraturan pembinaan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa British yang menggunakan piawaian pembinaan Peninggalan dulu British nih Standard. ternyata. Hampir kesemua bangunan yang dibina pada zaman British di Malaysia perlu mengikut British Standard yang mempunyai ketahanan pelindungan dari ribut salji. Contohnya Masjid Jamek. Menarik kan? Ya kayak di luar negeri banget barusan. Bangunannya Dua. warna putih-putih gitu terus Ibu kota arsitekturnya. kilat. Maksudnya? Ibu kota kilat merupakan ibu kota atau ibu negara yang sering menerima panahan kilat atau petir. Wah, di mana tuh? Malaysia, Kuala Lumpur merupakan bandar yang menerima panahan petir yang terbanyak di dunia. Wih. Dianggarkan dalam setahun terdapat lebih 200 hari ribut petir yang berlaku di Kuala Lumpur berbanding hanya 20 hari ribut petir dalam setahun di London dan hanya 10 hari di New York. Ini disebabkan Kuala Lumpur terletak betul-betul berhampiran dengan garisan khatulistiwa di mana kekerapan pembentukan awan ribut petir sering berlaku. Semasa pembinaan menara berkembar Petronas, risiko panahan petir turut diambil kira dalam seni reka binaan mereka di mana terdapat rangkaian saluran logam hingga ke tanah dipasang dengan pengalir khusus untuk mengalirkan arus kilat ke dalam sistem pembumian. 1. Nomor 1.
asal-usul lagu negaraku. Oke. Lagu negaraku Mau tahu merupakan nih. lagu kebangsaan yang sering kita nyanyikan. Lagi-lagi sebelum mula perhimpunan sekolah kan. Tapi korang tahu tak asal-usul sebenar lagu ni? Pada tahun 1956, setiap negeri sudah pun mempunyai lagu tersendiri, tapi bukan lagu kebangsaan. Oleh itu, Tunku Abdul Rahman, iaitu Ketua Menteri pada waktu itu, telah membuat keputusan untuk mengadakan pertandingan mencipta lagu kebangsaan sebelum merdeka. Sebanyak 514 buah lagu telah diterima dari seluruh dunia, termasuk penggubah lagu bertaraf antarabangsa seperti Benjamin Britten, penggubah lagu berbarisan untuk Ratu Elizabeth II, Sir William Walton, penggubah opera Amerika, Giancarlo Menotti dan Zubir Said. Namun tidak ada satu pun yang diterima. Akhirnya, pihak jawatan kuasa membuat keputusan untuk mendengar semula lagu kebesaran negeri sedia ada dan lagu negeri Perak telah dipilih. Mesti ramai yang ingat rentak lagu negaraku. Diambil dari lagu filem Terang Bulan yang terkenal di Indonesia kan? Agak Tapi mirip, sebenarnya agak mirip. letaknya diambil dari lagu Perak yang diberi nama Allah Lanjutkan Usia Sultan. Lagu Perak ini mendapat ilham daripada Mampu Lamun, iaitu sebuah lagu yang sering didengari oleh bekas Sultan Perak, iaitu Sultan Abdullah semasa menetap dalam buangan di Mahé, Kepulauan Seychelles. Rentak itu kemudiannya digubah semula oleh Saiful Bahri dan didengarkan buat pertama kalinya pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka sempena Hari Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Langsung diputar di sini kan waktu itu. Saat yang bersejarah, bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya harapan dan cita-cita bangsa, lambang negara dan penonton-penonton terpegun apabila sejarah tercatat di hadapan mereka. Wow. Habis sudah untuk video kali ini. Okey, Kesempatan ini, Faktau. Faktau ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64 kepada seluruh rakyat Malaysia. Merdeka! Wow, menarik banget memang Faktau. Don't forget to subscribe Faktau. Please banget, linknya ada di deskripsi aku. Ternyata benar-benar unik banget fakta-faktanya ya. Dan jujur tidak ada satupun yang aku tahu tadi. Baru saja aku dengar nonton video ini, baru aku tahu gitu. Ternyata seperti itu. Memang kalau berbicara tentang negara Malaysia tuh memang selalu ada aja keunikannya gitu. Dan terima kasih juga nih buat Faktau yang udah mau membagikan pengetahuan ini. Khususnya buat aku sebagai warga Indonesia. Jadi ini nambah pengetahuan banget sih. Tadi ada beberapa yang cukup membuat aku kaget juga gitu. Kayak wow, baru dengar banget. Ini itu saja video reaction aku hari ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it.